warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan dosa besar yang ke-41 ya. Pada muka surat 291 situ ya, 291 sambungan ya. Adapun yang dimaksudkan dengan ahli nujum adalah mereka yang mempelajari dan menguasai ilmu bintang ini. Menguasai ilmu perbintangan hukumnya ada dua macam. Jadi berkait dengan ilmu bintang ini, dia ada dua bentuk ya. Mudahnya satu tu bentuk secara saintis, apa ni kita kata berkait dengan sains lah, dari sudut sains. Astronomi kita panggil. Tu tak apa tu. Kajian tentang bintang tu banyak manfaat untuk kebaikan manusia. Dan falak misalnya tu sebenarnya dia berkait dengan alam atas lah, alam yang tinggi. Ada kaitan dengan bintang dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Asasnya begitu. Tak apa, kita tengok Jadi bila disebut tentang ahli nujum ni makna bintang. Dia ada dua pembahagian. Pertama, ilmu yang diperbolehkan, iaitu apa yang disebut dengan ilmu peredaran, iaitu ilmu tentang peredaran bintang yang dijadikan panduan. Patutkan tu maknanya panduan ya. Untuk menentukan musim-musim, mengetahui bilakah waktu siang, bila waktu siang tu lebih panjang atau lebih pendek daripada malam. Dia ada tu satu ilmu. Ini tidak berkait dengan makhluk halus, tidak berkait dengan ramalan tertentu, tidak. Cuma dia berkait dengan kita panggil sunnatullah itu. Dia berkait dengan sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya kita kata kedudukan makhluk Allah ni secara tetap itu Allah buat. Kalau tidak tetap berat tidak. Kalau saya sebut mudah sebelum saya sebut dah. Kalau pokok dia agak dia tubik buah dia tetap dah begitu. Sunnatullah. Bintang pun gitu. Jadi pergerakan bintang tu bila seorang itu ada ilmu, dia boleh jadikan sebagai pengecaman. Begini. Tapi dia tidak berkait dengan ramalan. Tu. Untuk kegunaan manusia. Misalnya kita kata pergerakan matahari dengan tetap. Kalau tidak tetap, payah juga kita nak tentu malam, siang tu nak. Itu dia panggil sunnatullah. Peraturan alam kita panggil. Sunnatullah ni kita kata peraturan alam yang Allah buat. Jadi manusia boleh buat panduan dengan peraturan alam yang tetap yang Allah buat. Tu tak apa tu. Bahkan ni satu ilmu lah. Satu ilmu. Ilmu ni sekarang ni dikuasai oleh orang tidak Islam. Sepatut umat Islam lah. Tafakkaru fi khalqillah, la tatafakkaru fillah. Ni antara kata-kata Sayyidina Ali. Kamu fikir, kajilah tentang kejadian Tuhan, kamu akan maju. Jangan kamu fikir tentang zat Tuhan, kamu tidak maju. Duk kaji tu, duk balah tu. Tuhan ni ada tangan supaya balah tu cabut piah. Jadi rugi, tak ada pasal faedah. Tak ada pasal faedah. Dia perbincangan tu dia tidak akan meningkat. Dia setakat tu, dia statik, bersifat statik. Dia tak pergi jauh, setakat tu ya. Rugi kita bincang perkara yang memang dia tidak berkembang pun setakat tu ya. Tu termasuk dalam perkara imani. Cahaya cukup dah. Cahaya je. Tak hidup fikir tu. Baik. Jadi pentingnya mengetahui hal-hal tersebut menjadikan ilmu tersebut boleh dipelajari. Sehingga kita boleh belajar sebab dia tetap. Susah kita sebut, saya sebut saat ni lah. Kita boleh kata ni kebun durian. Sebab apa? Sebab tetap lah. Ni kebun rambutan. Kalau tubik tak tetap ikut sih, tak dikira tahun ni tak pasti lagi. Banyak masalah tidak gitu. Jadi susah hidup kita. Jadi Tuhan buat tetap ni untuk kebaikan kita. Sebab manusia menjadikannya sebagai pedoman untuk kebaikan umat manusia dalam kehidupan ini. Ini bintang tu banyak. Satu ilmu khusus. Orang buat kajian. Tapi sekarang ni umat Islam tidak terkedepan dalam ilmu ini.
Di antara manfaat ilmu perbintangan, ilmu kajian tentang bintang ni adalah mengetahui bentuk dan arah bintang. Kita sebut sebagai buruj itu. Buruj itu. Seperti kutub utara yang dikenal dengan arah utara, begitu pula dalam menentukan arah kiblat dan arah mata angin dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 16, "Wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun." Dan Allah ciptakan tanda-tanda. Alamat sini ni maksudnya gunung-gunung yang tinggi. Dan dia menciptakan tanda-tanda yang penunjuk jalan, maksudnya gunung ganang. Dan juga bintang, hum yahtadun. Jadi mereka mendapat petunjuk. Ingat kalau kita belajar ilmu alam dulu, Banjar Titiwasa tu antara fungsi penting dia merubah arah mata angin. Apa dia kita kata tak? Kalau tak ngaji tak tahu apa leka. Kalau kita tahu naik sejuk atas tu. Lepas tu telinga bahasa dengung. Tu tu tidak ilmu tu. Sekadar tu ya. Dah. Tu. Jadi kita tak boleh nak bercakap sebab bukan dalam bidang kita. Sepatut umat Islam ni setengah-setengah tu Allah buat dia sesuai untuk tu. Kalau dia kaji tu dia boleh ilmu. Orang boleh ambil manfaat banyak pula. Mereka menjadikan bintang sebagai petunjuk di malam hari supaya tidak sesak di dalam perjalanan mereka merempuh, kita kata padang pasir yang luas, saujana tu kita kata tak. Bintang tu lah. Kalau tak erti hak tu boleh sesak. Semua juga orang masuk dalam hutan, dia ada ilmu juga tu. Kalau tidak sesak tu. Pokok serupa ya, tak ada signboard dalam tu. Jadi kalau tidak tahu ilmu tu dah masalah tu. Misalnya dalam buku saya baca, kalau orang sesak dalam hutan dia nak makan buah tu, dia kena tengok keluar makan kedok dia tu. Sebab kalau keluar makan cek tak ada racun. Mana boleh buat panduan. Itulah ialah antara lah disebut. Jadi sebab kita tak tahu. Kalau ada buah kita kena ada tu relax, tak ada masalah lah tu ya. Ni tak ada, betul kita tengok setengah-setengah pokok tu ada buah, boleh makan ke tidak? Tengok. Mana binatang makan ke tidak buah tu. Kalau binatang makan, mana buah tu selamatlah untuk kita makan. Itu antara tanda dia lah, cara dia. Banyak lagi lah ilmu lainnya. Jadi bintang ni jadi sebagai pedoman untuk perjalanan manusia, sama ada di daratan juga di lautan. Selama mana tidak ada awan yang menutupi bintang tersebut. Dia pun mari contoh lah. Contoh di Saudi lah. Contoh jika engkau berada di Al-Qasim, nama sebuah kota di Arab Saudi, dan engkau ingin tahu, kamu berada di Qasim, kamu nak tahu mana arah kiblat, maka jadikanlah arah kutub berada di belakang telinga kanan kamu. Tak tahulah kita moga tengok arah kutub ni. Biar tentu hak ni duduk sebelah arah kutub. Mana biar kita ngadak tentu dah jadi arah kiblat. Setelah tu ilmu juga tu. Jadi nak tahu kutub tu ke mana pula, kita tahu buat kutub tu noh. Kutub tu mana, kutub utara ke kutub selatan, kutub mana ujung dunia tu. Nak tahu macam mana? Ilmu tu. Arah mata angin pun kita tak tahu. Jadi pada setiap tempat dan arah ada petunjuknya. Sehingga ilmu peredaran bintang dipelajari manusia untuk mengetahui zaman dan tempat, seperti ketika hendak mengetahui musim sejuk, musim panas, nak mengetahui arah mata angin dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu boleh aja, bahkan dituntut belajar, sangat banyak manfaat. Kedua, ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir. Sebaliknya ilmu tasyir. Ta'sir ni aja dia ta'ain sin yara. Ta'sir ni maknanya ilmu ta'sir ni maknanya dalam bahasa Arab dari segi lughahnya menyusahkan. Taysir memudahkan. Itu dari segi bahasa Arab. Innamal usri yusrun. Sesungguhnya susah tu ada senang dia. Dia susah tu biasa tu. Usrun daripada kalimah tu lah. Ta'sir bukan guna sa', guna sin. Ta'sir maknanya menyusahkan. Lawan dianya tasyid memudahkan. Tasyid. Itu dari segi bahasa Arab lah. Tapi di sini dia maksudnya istilah. Saya sebut ni dari segi lughah. Daripada asara yang asiru ta'sir, maknanya menyusahkan.
Ilmu ta'sir adalah ilmu yang digunakan, ini maksud dia secara istilah. Tadi saya sebut secara lughah. Ilmu ta'sir adalah ilmu yang digunakan seseorang untuk mendakwa bahawa semua yang terjadi di atas muka bumi disebabkan oleh bintang, yakni pergerakan bintang, perubahan bintang yang berlaku di angkasa itu, dia memberi kesan kepada nasib baik ataupun buruk di muka bumi. Itu termasuk berakidah lah, kepercayaan. Itu bahaya tu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yang mana mereka selalu berkata, hujan turun kerana bintang ini berada di sini, ataupun bintang kerana bintang ini. Akhir sekali mereka merasakan sesuatu keajaiban kepada bintang itu. Sebenarnya itulah asas manusia sembah bintang, sembah matahari, sembah pokok. Dia rasa ke pokok ni, dia rasa ke bintang ni, dia rasa ke laut ni memberi banyak manfaat pada dia. Manusia akan sembah selalu. Ya. Sembah dewa dan sebagainya. Asas itu rasa kagum. Sebab tu kita diarah kalau nak kagum kepada Allah. Orang yang buat baik kepada kita, kita kagum pada dia, kita kena kata Alhamdulillah dulu. Dengan sebab kita kata gitu, kita tidak akan sesak, tidak akan jadi ta'assub pada orang itu. Alhamdulillah, terima kasihlah awak baik pada saya. Dia tak boleh nak cucuk hidung kita. Sebab apa? Sebab kita letak tahap dia tu. Dia ni sebenarnya dia buat baik pada kita ni kerana Allah mencetuskan dalam hati dia untuk dia rasa kesihat pada kita. Kalau tidak, dia tidak buat baik pada kita. Jadi kita kembali pada Allah, itu dia panggil istirja. Kita kembali kepada Allah. Nak terima kasih pada orang apa, kata Alhamdulillah, terima kasih pada Allah. Barulah hati kita ni jadi tidak terpesong. Itu cara agama. Betul lah zahirnya orang buat baik, tapi hakikatnya Allah. Sebab tu kena kembali kepada Allah dulu. Kalau tidak macam-macam tengok. Sebab tu kita bila tengok keadaan cuaca, Alhamdulillah, kita doa amsayna wa amsal mulku lillah. Kita doa asbahna wa asbahal mulk, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu. Kita baca doa-doa yang puji Allah. Kenapa kita berada pada waktu pagi dengan tenang. Jadi kita tidak kagum kepada matahari ke apa tu, tak jadi semua sebab Allah. Kita kembali pada Allah. Ini cara agama. Sebab tu doa-doa ni sebenarnya dia macam pagar maya lah, yang menyekat manusia takut inhiraf, takut dia jadi terseleweng akidah dia. Itu sebenarnya. Bila bunyi guruh, ada baca dia. Takut tu kita kembali pada Allah. Guruh tak ada apa pun. Ya, kalau Syiah tak, ya Ali. Sebab apa? Dia kata guruh tu suara Sayyidina Ali. Kalau kilak lah tu dia punya kilauan gigi Sayyidina Ali. Tak tahulah dia pakai ubat gigi ke apa, jadi siapa jadi tubik cahaya begitu tu. Itu dalam kitab Syiah tu. Sebab tu dia akan sebut ya Ali. Tu syirik dalam agama Syiah. Tapi kita ada bacaan-bacaan tertentu. Kepercayaan seperti diharamkan dan tidak boleh dijadikan sebagai panduan. Kepercayaan seperti ini itu tertinggal tu. Jadi kepercayaan seperti ini diharamkan dan tidak boleh dijadikan sebagai panduan, kerana semua yang terjadi di muka bumi tidak ada kaitan dengan sesuatu yang terjadi di langit. Langit terpisah dengan bumi, sehingga aktiviti apapun yang terjadi di langit tidak akan membawa kesan yang jelas lah, yang nampak terhadap bumi. Bukan ke matahari, bukan kita, tidak. Betul lah zahir nampak gitulah, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita jumpa dalam hadis, nampak Nabi tengok langit gelap, Nabi doa supaya kalau turun hujan pun biar hujan rahmat. Tu Nabi doa. Kok akak kain lah tu. No. Tapi doa tu. Tu cara agama. Oleh kerana itu bintang-bintang sama sekali tidak ikut campur tangan dan tidak terpengaruh terhadap seluruh peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Sebahagian orang, wal'iyadhu billah, sebahagian orang dia berkata begini, anak ini lahir dengan bintang Leo. Kayak nyakit, dia ni bintang, kau tu bintang kau ni, tu bahaya lah. Bukan cara Islam langsung. Kalau anak kita cuba buat gitu, cuba ejah. Hak tu lah jahiliah lah tu. Budak ni lahir tahun kambing. No. Tu ada lagi dalam agama tu penting lagi. Dia ada huraya tertentu tu. Tahun kambing. Maka kena melih kambing lagi. No. Melih kambing tu tak apa. No. Molek waru tu. Tapi dikaitkan. Dia ada tafsir aja. Tahun naga misalnya. Ada lah gini.
Oh ni bintang ni kadang-kadang tengok orang bintang dia ada lah tu, dia ada tafsir dia tu. Tak ada gitu. Dalam agama kita tak ada gitu. Nasib ni Allah saja. Kedudukan kita di masa hadapan Allah saja. Dia kena duduk situ kita sebagai orang Islam. Kalau dia ni bintang Leo, maka pasti dia akan menjadi orang yang bahagia. Atau anak ini dilahirkan dengan bintang Aquarius, maka dia akan menjadi orang yang menderita. Tu banyak lah. Ada ni dalam internet, kalau cek ada sesuatu dia buat bintang ni tafsir ada gini. Tak boleh pakai sikit abuk tu. Siapakah yang mengatakan demikian? Orang-orang yang menamakannya dengan ramalan bintang anak-anak. Inilah sisi pengharamannya, iaitu mempercayai tukar ramal. Hukumnya sama seperti mempercayai dukun. Tak boleh. Janganlah kita didik anak kita sejak kecil lagi. Kita sudah didik dengan cara tu. Akhir sekali dia membesar dalam keadaan ada kepercayaan tu. Bahayalah. Hak tu yang jadi berat tu. Sebab daripada kecil lagi. Mana pergi periksa, bawa periksa pergi jumpa Tok Mama beli dengan kertas adalah tulisan gini. Anak pun yakin boleh jawab gini no. Moga bahagia kena baca dia tak periksa ni. Sebab tu saya sebut Mama, curi Tok Mama sekali masuk periksa. Nak tahu? Kita akan baca apa ni? Cerita Ibnu Sayyad. Bagaimana cerita Ibnu Sayyad? Nabi nak teh dia. Nabi kata gapo ada dalam hati aku sekarang. Gapo dia ada dalam hati. Dia terlintas dalam hati. Sebut bunyi bisa sangat. Ramah kau ni. Nampak macam tahu perkara gaib. Disanjung oleh masyarakat pada waktu itu. Kita akan tengok selepas. Itu hadis Ibnu Sayyad. Dia bagi pitih belakang tu hati-hati tak sebenarnya. Dia bagi pitih belakang tu. Mungkin dia tahu dah tak apalah. Puak-puak di surah Amin memang tak percaya. Surah lain percaya. Surah mana tak tahu. Ada jenis surat percaya. Jak dia tu email lagi gone dia. Ada tak? Memang saya tengok. Tu berat. Tu email dia paling berat. Makmum je ikut je. Ada jenis gitu. Kalau kita sebut dia marah. Nak buat mana? Takdir lah. Allah uji dia. Allah tidak uji kita begitu. Allah uji dia begitu. Uji dia tu. Alhamdulillah Allah tak uji kita dari aspek tu, tapi Allah uji kita dari aspek lain pula. Jangan kita rasa lega kita apa kita tak libat. Tengok lain pula. Kawan tu berkali dari sudut tu masalah dia, tapi dari sudut ngaji dah bagus dia. Kitanya lepas bab tu ngaji dah tak lepas pula. Kelemahan manusia ni gitulah hadirat. Tapi kita kena kategori hak dia tu tak lepas bab akidah berat. Kita ngaji dah ni berat juga, tapi tidaklah bab akidah. Tapi hukum mana pun bahaya belaka tu. Boleh menjejaskan kedudukan akhirat kita tu. Jadi masing-masing gitulah. Kita lepas ujian, tak lepas pula ujian dengan anak, dengan isteri. Hak lain jauh molek dengan isteri pula jadi tak molek. Dia tak lepas itu pula. Banyak perkara kelemahan manusia. Dia bukan sekal. Hidup ni dia nak jadi nak cari hak perfect belaka hadirat pagi kelik gelap tak jumpa nak cari. Sebab tu kalau ada orang nak cari bini, nak cari hak perfect lah. Dia demo tu setara mana? Kita tu setara mana? Kena kira gitu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kalau kita tengok isteri kita adalah beberapa perkara hak tak kena dia. Hak molek dia sebanyak mana? Duk kira hak tak molek. Hak tak molek orang dia hadirat. Saya baca buku Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam bab tarbiyah ni. Dia kata manusia ni kalau hak dia tak molek pun tak, kalau kita bila-bila pun tak akan lebih 10 jari. Dia bak ni batang takkan lebih 10 jari. Tapi hak molek dia kalau nak bila banyak, cuma kita tak tahu sebab apa tak tahu, sebab kita tak suka ambil tahu hak molek orang ni. Umumnya manusia ni gitu perangai dia. Dia suka ambil tahu hak tak molek. Sebab tu dia tak nampak molek orang. Sebab tu orang yang baik ni dia nampak kebaikan. Orang yang tidak baik dia nampak keburukan saja. Cara tu tak molek tu. Maknanya kita boleh jadikan garis panduan yang disebut oleh para ulama tu dan Nabi sebut dalam konteks hadis tadi. Gitulah. Sebab tu kalau guru saya tu dia kata acuri terang orang bilah kita pula. Sedap duk bilah orang. Bakal 4 hari tak habis lagi. Duk bilah keburukan kita. Ni kita bilah keburukan orang. Sedap semua lah. Orang tu langgar sunnah, orang tu buat bid'ah. Tapi kadang-kadang orang tu hadirat bab tu ya dianya. Bab lain molek. Kita kena beringat sikit. Kita duk kata-kata kat orang. Dia bab tu ya dia. Kalau dia berubah situ molek pun dia.
Kitanya banyak bak situ, okey kita bak lain, bertepek uik kita terus. Bahasa Kelantan. Lepas tu kena berhati-hati. Cuma ni hadirat, kalau kita duk bincang ni, bincang perkara yang paling serius. Sebab apa? Kalau seseorang tu tak lepas bab ni, dia diuji oleh Allah dengan perkara ni, ni ujian yang paling berat. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan kepercayaan, berkait dengan akidah. Bahaya. Baik. Hadis-hadis dan keterangan yang disebutkan oleh penulis di atas merupakan dalil penguat akan haramnya seseorang mendatangi dan mempercayai ramalan dukun itu. Kena ingatlah bila kita pergi jumpa tutup rumah kampung kita, kadang-kadang ada jenis buat ramalan gitu juga. Ramal tu, ramal ni. Sebenarnya hak tu tak secaya, jangan percaya. Hak tu saya tidak kata syirik lalu. Sebab apa? Sebab dia biasa untuk rumah tempat kita ni, dia ada qarin dia. Dia ada qarin dia. Hak dia sebut di telinga dia tu makhluk halus lah. Mati dah kahwin dia dah umur 100 tahun lebih. Dia orang Kelantan kot. Dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan. Tak ada tisu. Jadi dia ni hadirat tua dah dia ni. Tua sungguh dah dia ni hadirat. Saya pergi jumpa dia. Sebab dia ni kita nak tahu lah sebab orang kapur duk cerita dia ni hadirat. Ni tok Muhammad Musa lah ni. Katanya zaman Jepun dia pikul gula tolong orang kapur. Orang Jepun tak nampak dia kan. Dia boleh hingai. Enggak kita jenis orang boleh hingai. Rasa nak tengok selalu. Murah kita duk kelih tak boleh hingai belaka. Giat kita. Lepas tu dia kena tipu ke pokok. Dia boleh hakak suara pokok. Orang kapur cerita. Tak tahulah muka bagai tak ada sanak juga. Saya pergi jumpa dia. Kebetulan dia hidup lagi. Tua dah dia. Jala sungguh dia. Memang. Hak itulah. Jadi kadang-kadang perkara gini kalau kita pergi dengan kita bawa ilmu ni, dia menguatkan lagi iman kita. Saya pergi tu jumpa dengan dia lah. Pergi dengan sahabat saya. Nak cerita ni bab ni. Kita pun kecek dengan dia duk bincang tentang ilmu bomo ke apa ni. Jadi saya tanya dia. Kita tanya benda-benda agak sensitif lah. Dia salah jawab. Kena pukul depan saya. Siapa nak rapat dada dia ni ke lantai. Dia pun paling. Dia kata salah sebut sikit, marah lalu. Dia bulu rumah kita. Kita tak nampak dia kecek dengan berapa tak tahu. Tapi bunyi dia bunyi kena katak atas belakang dia ni. Depan saya. Kita dia bulu rumah tak. Bahasa nak kelik lalu. Guru saya tu dia senior sikit, dia perekat 10 tahun biasa. Orang kata nanti dulu. Tak apa habis lagi ni sedap cerita ni kan. Lebih sedap cerita ni. Lepas tu kita pun kelih dia. Dia duk kecek. Kita tak nampak. Jadi dia kena atas ni. Dia kena katak. Nok bunyi. Tak tahu siapa dia katak. Dia pun kecek. Marah dah. Sebut gitu. Kita kata tak ada apa lah. Jadi memang sah lah. Orang kapur duk cerita jenis merah. Orang Kelantan panggil merah. Bagi-bagi lagu tu sangat bahaya. Sangat bahaya. Orang dulu dia merah bukan sekat perah itik serati dok. Dia perah juga bagi lain. Orang dulu bahaya je tak. Gak bagi tu dia tak makan dedok kedah bagi tu. Bahaya tu tak. Dia makan benda lain. Ni jadi syirik. Ikut suruh buat go tu dia buat go tu nak jaga ni. Dengan maksud dia nak ambil manfaat daripada makhluk halus. Misalnya kalau orang kita tanya berapa makhluk tu ayat dia. Ada ketikanya betul, ada juga betul. Bukan kata tak betul. Dia royak basikal duk sini cari jumpa sungguh ada. Tapi sekali tu lepas tu tak jumpa lepas tu tak betul kali habuk lepas tu sekali tu. Orang kita ni sekali tu pakai 100 kali tak betul pakai gis macam. Jadi barang tu gitu bahaya tu. Dalam zaman Arab jahil dia panggil arraf, dia panggil. Bomoh yang cerita barang hilang dia panggil arraf. Zaman Arab khusus. Kalau barang lagi jumpa dia. Lepas tu saya sebut pada hak ilah pitih di telipuk 10,000. Kata pergi jumpa dia, hak ilah 1,000 jadi 1,100. 10,100. Dahulu kalau dia 100, pitih tak boleh lihat 10,000 pun. Pitih dia boleh kat orang, dia tidak simpan. Orang tak boleh challenge, orang curi duit ni. Dia habis lalu. Dia tak sayang, monggo duit bukan dia cari, dia curi. Boleh dengan kekuatan anggota dia pun tak mampu nak siasat. Kita serah pada Allah. Ni pergi jumpa Tok Romo. Tok Romo pun nak curi rumah dia.
Malah nak cerita lah Hazrat Tok Bomo naik orang curi. Tak nak gapo juga dia pun. Rasa orang curi ni nak terang jodoh Tok Bomo ni. Tak boleh buat gapo betul lah kok. Jadi benda-benda kita kadang-kadang orang kita ni dia tertutup pemikiran. Demi sikit pun jauh tu bahaya gitu tu. Bahaya tu. Kalau Arab jahiliah dulu dia sinonim dengan ilmu ni. Dukun dan sebagainya. Jadi hadis-hadis dan keterangan yang disebutkan oleh penulis di atas merupakan dalil penguat dan haramnya seseorang mendatangi dan mempercayai ramalan dukun. Hukum seseorang yang mendatangi tukang ramal kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka solatnya selama 40 hari tidak akan diterima. 40 hari. Hanya dengan bertanya kepada tukang ramal atau dukun menyebabkan solat seorang tidak akan diterima selama 40 hari. Dan ketika ia mempercayai dan meyakini berita yang dikatakan tukang ramal, maka dia telah kafir pada Al-Quran. Kalau dia percaya, kafir. Sebab apa? Seolah-olah dia meletakkan tukang ramal ni bomoh kau tahu perkara gaib. Tak boleh ada. Itu termasuk perkara gaib. Tak boleh. Jadi Tok Bomo tahu daripada mana? Bila dia boleh cerita gini. Ramal lah. Ataupun ada makhluk halus peliharaan dia yang sebut di telinga dia. Dia dengar, kita tak dengar. Enggak makhluk halus ni dia sebut tu betul ke tidak? Sejauh mana akhlak dia? Muka bagai tak nampak ada tak. Sebab tu kita tengok. Ini saya pernah tengok sendiri aja. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Dia sebulan sekali dia kena jamu, dia panggil jamu. Dia bagi makan aku celah kaki. Saya tengok sendiri. Dia makan ke dia. Tapi dia suap aku celah kaki. Saya klik tanya mak saya, kata mana mak cik tu? Mak cik tu tua, kita duk biasa mai rumah dia lah. Kat sehari tu kali dia jamu. Kita jamu itik air tak buat celah kaki gitu. Dia buat, kita kejut tengok. Mak saya kata dia tu tak sebol lagi. Jadi rupanya mak kita tahu dah perangai dia tu. Nak mati payah dia tak. Nak mati payah. Gangguan tu. Saya som kau tu nak makan kuculah kaki. Dia makan ke dia nasi tu. Tapi kuculah kaki kita pun pelik. Pasal mana nyakit ni tu loh. Orang nyakit berat-berat tak ada tu. Dia punya dia ada maksud dia. Ni bagai-bagai lagu ni. Gak orang hadrat kalau setapak tahap tu hadrat ikut makhluk halus ayat dia akan terima. Suruh melih ayat dia melih untuk ambil darah dan sebagainya. Tak ada dah istilah syirik tu. Semua halal lah bagi dia. Kalau siapa perekat dia sudah dicucuk hidung oleh makhluk halus siapa, makan nasi kok celah kaki. Alah tidak. Ikut suruh. Dia sudah jadi hamba pada makhluk halus tu. Bahaya tu bagi-bagi tu. Bila-bila masa ni lah orang kata, hak dalam istilah ulama dipanggil dhalal. Seorang itu telah sesat. Dia tak cari ahli, dia sendiri tu sesat. Ramah benda kita tak tahu. Orang tu dia amalan peribadi dia sesat. Allah saja tahu. Ramah. Setengah tu sesat menyesatkan orang lain. Hak tu kita tahu sebab dia cari keahlian. Hak ni tidak, dia sendiri sesat tak melibatkan orang lain. Hak ni ramah. Orang tua kita dulu tidak. Semua sepi gantung dengan makhluk halus. Nak suruh comel, suruh lelaki saya pun gantung dengan makhluk halus juga. Pero atu gua tu. Nak dia pun nama lah atu mek comel dia panggil. Siapa atu tu sungguh-sungguh tu lucu nama atu. Atu pun gerai juga nama gitu tu. Dia pun nama atu tu lucu lah kita nak sebut pun tak tergamu. Pelik lah. Bergerak sungguh. Lemah orang-orang dulu. Tapi itulah. Rupanya perkara tu jadi waris saya juga. Tapi Alhamdulillah sekarang ni kurang dah sekali dulu ada. Ada pun jika dia mendatangi dukun untuk menjelaskan dan membuka taktik kebohongan dia lah. Rahsia kebohongan dan kepalsuan dia, maka hal tersebut diperkenankan. Pergi jumpa bomo nak beri kesedaran kepada dia. Saya jumpa banyak ada baca Fatihah balik. Dia boleh baca kok balik ni. Dia bahas ku surah ayat yang ke-7. Dia bukan start dhali tu nak baca mana tu. Dia start awal juga tapi ayat yang ke-7, ayat kena dia gitu. Pada ada setengah tu baca molek cuma dia tinggal satu ataupun dua perkataan. Jadi bila kita tunggu ta'alih tu ayat buat gitu. Dia kata soalnya sebab ijazah gitu. Mana kalau baca dengan lengkap tak jadi. Ni berat ni. Ni saya bimbang, takut jadi kufur pada Allah.
ubah lafaz Quran tu dengan yakin, dengan ada kelebihan ubah. Oh bahaya. Tak ikat ayat. Tak lih tu ayah. Ni mati belaka dah ni. Tak lih tu ayah buat gini. Saya tu berapak dengan dia tu nak tahu. Oh kata ustaz ni patutlah. Dalam hadis Nabi sebut jadi rosak akidah. Berat hal gini. Kadang-kadang kita duduk depan dia biasa kalau masuk dalam kita rapak dengan boleh tahulah dia. Tu bomo setengah-setengah lah, bukan semua. Bukan semua. Sebaliknya kegiatan tersebut sangat terpuji seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap Ibnu Sayyad saya sebut tadi. Seorang tukar sihir dan dukun. Dia ni tukar sihir, ahli sihir dan juga dukun. Tempat rujukan masyarakat Arab jahiliah. Tanya dia apa-apa nak nikah, nak ambil tarikh perkahwinan pun pergi rujuk pada dia. Nak ambil tarikh untuk perniagaan pun pergi rujuk, semua rujuk pada dia. Seolah-olah dia ni tahu untung ke tidak nego ni. Berkat ke berkat, kita sebut berkat dah. Seolah-olah jadi dapat keputusan baik dalam perkahwinan, semua rujuk pada dia. Akhir sekali jadi apa? Kaya dia. Tu ya sebenarnya. Dia pergi situ ya. Jadi pernah Rasulullah mengajak dia berbicara seraya berkata kepada Rasulullah, cuba teka, cuba tebak tu teka, cuba teka. Apa yang sedang aku fikirkan dalam hati aku sekarang? Apa yang ada dalam hati aku? Lintasan apa? Dah bisa sangat bunyi. Ibnu Sayyad menjawab, as gitu sekat tu ya. As ni bukan kata as. Mana dia reti kecek Melayu. Terjemahan lah ni. Sah. Disebut gitu. As tu. Ia tidak mampu melanjutkan ucapannya. Sah. Bunyi gitu. Tak boleh nak kata sahabun, dukhanun, tak boleh nak kata gitu. Soal tubik gitu ya. Sekerat, separuh saja. Pada waktu itu Rasulullah SAW merahsiakan dalam hatinya perkataan dukhan, asap itu. Dia tak boleh nak sebut. Berdasarkan kejadian tersebut, jelas bahawa Ibnu Sayyad dia tak tahu. Tidak ada kemampuan mengetahui atau meramalkan apa yang disembunyikan oleh Rasulullah dalam hatinya. Sehingga ia hanya boleh kata asaklah, kat tu. Kita kata tak boleh nak sebut dukhan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, ikhsa, alif tu bagi bawah. Ikhsa falan ta'du qadrak. Nabi kata dia, pergilah. Mu ni supaya aku juga memang terbatas kemampuan ni. Mu tak tahu apa satu pun. Bawa kalau kita ni tambah apa terjemah. Bawa yang ni. Jangan tak ada lah dia tu. Jangan kita tulis terjemah tu lepel tu. Bawa yang ni. Gitu. Tu. Tak tahu apa pun. Ingat ada saya sebut saya teh tu orang saya sebut nama kita teh tu orang. Oh kita sokor. Kita sebut dah kata kita sebut gini. Ila kambing dengan bersika. Hak ilahnya kan kita ayat tu. Cahaya dia. Dia tak tahu apa satu. Apa kita yoga? Bagi buat. Sepatutnya kita ikhsa. Falan ta'dwa qadrat. Pergilah. Bola. Pergilah ni maksudnya. Jadi ikhsa ni. Ugi wak kijak gini. Maksud dia. Bola wak kijak gini. Mu tak ada kuasa nak tahu perkara. Itu maksudnya. Ibnu Sayyad ni terkenal dia. Terkenal sungguh zaman jahiliah ni. Hal lain yang sama hukumnya dengan perdukunan dan ramalan adalah kegiatan meramal dengan melepaskan burung untuk dijadikan acuan, petunjuk, pedoman sebelum melakukan sesuatu. Dia panggil tiarah, dia panggil. Istilah dia tiarah. Dia buat gini, dia asin jawab. Orang-orang zaman jahiliah, ni ada hadis khusus ni sebut ni. Orang-orang zaman jahiliah dahulu mereka menjadikan burung sebagai panduan sebelum bermusafir untuk berniaga secara khususnya. Mereka akan melepaskan burung tertentu. Jika burung tersebut terbang lurus ke hadapan, maka dia pun akan berangkat. Pergilah dengan keyakinan akan mendapat keuntungan besar. Dan jika burung tersebut terbang kemudian turun kembali, maka ia pun akan pulang. Tak jadi nak pergi. Ketika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka dia akan berangkat dengan keyakinan
bahawa hal tersebut merupakan petanda baik. Akan tetapi jika burung terbang ke sebelah kiri, maka dia tetap berangkat tetapi dengan membawa hati yang gundah gulana, kerana berkeyakinan bahawa itu merupakan tanda perjalanan dia akan menghadapi masalah. Berniaga ini. Cuma ada juga disebut ada hadrat dalam syarah-syarah lah berkait dengan ni. Kalau burung tu terbang sebelah kiri, dia akan buat satu upacara tolak bala. Yang ni dibuat oleh bomoh lah. Ni dia biasanya bomoh ni bomoh VIP. Pokok korporat akan bayar dia. Mana bala kira-kiranya akan berhadapan dengan bala nak pergi berniaga ke Syam misalnya, sebab dia 2 kali setahun ni orang Arab ni. 2 kali setahun. Tu wajib sebelum Nabi lahir lagi. Tradisi dah tu. Jadi buat upacara tolak bala. Jadi diberi bayaran yang mahal lah kepada Tok Bomoh tu. Itu salah satu sumber pendapat Tok Bomoh tu. Tu kan. Sebab kita lah ni lah dia hadrat. Ada saya jumpa Tok Bomoh ni, dia asalnya saya kenal saya juga. Dia asalnya Kelantan. Bila dia pergi duduk luar pada Kelantan tu, dia cuba upgrade dia punya khidmat dia tu. Dia pergi kepada orang-orang kaya. Banyak PT beli kereta 700,000. Kaya dia lah ni. Sebab dia motor tak RM50 ni. No. Kerah saja 500. Tu kerah saja tu. No. Lepas tu nak pelembut pula tu. Tu parok lah bolehnya. Bagi kerah 500 nak pelembut pula tu. Tu kena tan 5,000 lembut. Tu ada. Dia main-main orang kaya ni 5,000 apa saja, tak ada apa. Sebab apa dia nak, dia hati dia tenang. Dia tenang gitu. Dia rasa dia tenang. Padahal fitrah dia sudah rosak, hati dia sudah rosak, tidak normal. Jadi tu rugi dunia akhirat, duit habis. Itu ada berlaku. Jadi hukumnya macam mana tu? Ambil sumber gitu haram tu. Tak boleh nak bayar bui makan kan anak. Pakai pihak dia ni ustaz juga ni dia ni. Tu yang kita lemah. Dia siap sek kita pula. Dia kata entah ni, kalau entah buat air tawa pitih entah ni. Siapa kita kata dia, muka anak ni suruh jadi Tok Bomoh. Suruh lajuk dia kata. Ni bulan pertama saya pergi ke hijrah ke Selangor. Masa tu tak bawa lagi keluarga. Kita pergi mula-mula. Kita pun renung. Tuhan uji lalu ada. Pergi kuliah di Rawai. So tu dia mau mari bawa air, suruh air tawar. Kata kena kena selalu hari. Tu tak isytihar lagi tu. Tak wak saklah lagi tu. Kalau wak saklah sebab umrah tak tahu tu. Cuba bayar kata tak. Bawa anak, dia kata anak ni juri tak buti. Kata wak pergi hospital lah. Dia kata hospital, kata tak ada gapo anak dia ni. Kata berat. Bawa air siap dengan air menurut dia beli dah. Mana kita tak habis modal kat abu hati-hati lah. 150 ni. Saya tak ambil duit tu. Tak gamuk tak nak ambil. Kata ambil lah. Mau aksidi aku mati juga. Tak ambil. Kata gini lah. Duit ni wui kerana. Wahai tahu hati-hati lah. Terpelik apa? Baca gapo dia pakai terima ke? No. Kita pun baca. Sebut lepas tu kita ayat dia. Okey nak tidur baca ni Nabi ajar. Kita ayat ke dia secara sunnah. Jangan sikit pun gatal pada air ni. Masa tu kalau nak ayat pun dia tak akan terima kalau kita nak ayat pun. Saat tu saya teringat tu betul sungguh ustaz ni kata. Petis ada ni tu. Kita pun klik nilik. Jolo muka aku mesum jadi Tok Bomoh no. Ayat kau kata no. Tu dia kata tu ben lah nak masuk neraka. Tak jadi. Tak jadi Tok Bomoh. Dia memang sahabat saya tu dia ngaji di Syariah. Dia pernah belajar di Pondok Pastubuh. Tak guna duit gaji dia. Tak Bomoh. Wak tawah mai ajak. Beres. Sahabat saya sekarang ni ada, dia operasi lagi tu. Jadi kalau nak duit, apa yang saya nak sebutnya? Pokok ni jadi kaya raya. Dengan cara aktiviti gini. Boleh piti banyak. Tama-tama orang percaya, lepas kita duk ngajar atau riti tu, orang percaya kita. Boleh piti lah, tapi bahaya dah tu lah. Bahaya tu tak kena. Sebab Nabi kalau kita nak guna istilah kapur Nabi, mulut masing tak buat gitu. Kalau nak kira Nabi dah sepatut buatnya. Enggak dia kira-kiranya paling mustajab tu Nabi tak buat. Kalau siapa dia ada jumpa ayat saya Nabi bila nak pergi pray Nabi buat mari biasa Nabi baca Yasin kau doa pakat minum air tu. Taduk.
Terus pada perang Nabi saja 23 kali pergi perang. Capur dengan kecil besar tak jadi perang 72 kali zaman Nabi. 10 tahun. Oh, tapi tak ada sah hadis sebut. Nabi baca di hari atau pergi baca di empangan lalu kau. Baca gini-gini. Kalau Nabi buat mustajab tu, tapi tak buat Nabi. Sebab apa? Sebab itu bukan kehendak agama. Agama tak sikit. Gapo-gapo sahabat Nabi malam tu doa, masa-masa doa. Tak tidur malam, tahajud. Sampai Syiah pun kagum. Dia kata sahabat Muhammad dari kitab Nahjul Balagha, saya baca. Pokok Syiah pun kagum, dia terpelik lah, dia kata sahabat-sahabat Muhammad nak perang malam tak tidur. Kalau kita tidur lah menggunakan sekuat tenaga dak. Tak tidur malam duk munajat, zikir pada Allah, mohon kepada Allah, malam tahajud tak tidur. Malam perang. Tidak atau bulan ngatuk dak perang dak malam pun tak dak, dia jadi kekuatan rohani dia. Tu. Syiah pun pelik. Sehingga pokok Syiah kata dalam kitab dia dia tengok sebab dia boleh sebut ni, dia kata sahabat Muhammad ni pelik, dia kata dia sujud malam lama, kalau dia lenguh dia sujud tu ke dia buat gini, dia sujud atas pipi lenguh, bila lenguh dia betul balik tekak dia. Dalam kitab Nahjul Balagha maknanya kuatnya ibadat sahabat Muhammad ni. Pok dia pun heran. Dia katalah dalam kitab dia tu. Baik. Jadi gitulah dia hadirat. Cuba kita tengok lagi. Ni dia guna burung. Akan tetapi jika burung itu terbang ke arah kiri, dia pergi juga. Mengapa demikian? Sebab burung tersebut terus terbang ke arah sebelah kiri, dan arah kiri adalah arah yang dia panggil tasya'um, dia panggil dalam istilah. Tasya'um ni mana nasib tu buruk lah. Padahal burung-burung tersebut sama sekali tidak membawa mudarat maupun manfaat, dan tidak pula memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia. Burung, makhluk yang tidak berakal. Sebab juga burung hatu ke orang Melayu kita, kalau burung hatu ni kat no. Kalau bunyi burung hatu tu kat kenal ke kita ke. No, ke jiran kita. No, kat kebetulannya mati sungguh esok tu ada. Jolo. Bawa hatu beratus-ratus tahun. Padahal burung hatu pun mati kok. Teruk orang kita ni. Siapa kita takut tengok burung hatu takut. Dah nama burung hatu. Orang Melayu kita ni tak. Sebab itulah orang Cina kata Cina maju sebab apa? Sebab bila dia tengok hutan belantara dia nampak emas permata. Orang Melayu bila tengok hutan belantara dia nampak hantu jembalan. Waktu yang jadi takut tu. Akhir sekali orang yang boleh teroka dia punya khazanah bumi kita. Apa? Sebab dia tak ada ni perkara khayalat ni, khurafat ni tak ada. Kalau bak jahit ada, bak jahit pula ke mana tak tahu. Tak boleh jahit apa ni, tak boleh motong. Tak boleh motong hari rasa ke Rabu. Hari Rabu dah tak boleh. Tak boleh motong dah. Oh jahit saja dia motong hari tu, sebelum tu dia motong. Tak boleh. Saya tahu ni ialah. Tapi mujur dah kita ngaji hari dia betul. Mak saya di tu pun mungkin dia tukar jahit. Dia kata tak boleh tadi. Dia motong hari lain gitulah lebih kurang saya pun tak ingat. Hari Rabu ni. Kita kata lagu ni bila kita belajar hadis kita betul tak betul mak gitu. Dia kata ni petua. Dak orang tua ni tak boleh buat petua itu. Tok peti tu boleh buat petua. Tu guna tengok juga. Jadi rosak tidak pemikiran begitu. Rosak Alhamdulillah perjuangan ulama-ulama kita dulu benda tu hilang. Cuma kalau ada tu dia mari pula tu mari hak luar. Dalam ni lah dia mari hak luar pula. Naik kapal terbang mari. Tu adalah pula tu. Jadi lawan tu pula tu tak nak pala kita. Pemohon pemahaman dan kepercayaan semacam inilah yang ditolak dan diingkari oleh Rasulullah, agar tidak ada seseorang pun yang bergantung pada sesuatu apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Selanjutnya beliau menuntun, membimbing manusia apabila dia berada dalam kebingungan, keheranan dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan terhadap sesuatu masalah dan tidak menemukan jalan keluar, maka lakukanlah salat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan dan diarahkan kepada pilihan yang tepat. Dalam Islam kita dia ada jalan penyelesaian dia. Kita nak menentukan, misalnya kita nak kahwin 50-50, dia pun tak jelas, perempuan dia pun tak kenal. Pilihan keluarga tu pun dia berasa. Tapi kalau hati sudah cenderung dah tak perlu, cuma doa minta kebaikan lah. Sebab tu guru saya pun sebut dulu kalau hati dah cenderung dah 80% dah tak payah
Istikharah pun minta supaya baik saja. Sebab kalau minta, sebab setengah ustazah tu dia ada sebut gini, minta Tuhan biar Tuhan akan tunjuk kebaikan lah. Ustazah ni sebut ni mimpi misalnya, mana pilihan kita tu tepat lah. Dia tidak kena gitu. Dia istikharah. Nama istikharah ni maksud dia doa kebaikan. Itu makna istikharah. Semaya ni kan doa ni kadang-kadang Tuhan bui selalu, kadang-kadang tak bui. Dia uji kita, dia bui hari akhirat kalau kita sabar. Sebab kalau kita silap sebut istikharah tentu baik, kita kata begitu. Patut kalau istikharah tiba-tiba tak jadi baik lah tuan. Berlaku dah ni satu kes ni. Perempuan ni dia nak kahwin, dia minta ustazah ayat gitu. Ustazah silap ayat. Sedangkan istikharah ni ulama letak di bawah takdir. Perbincangan di bawah takdir istikharah. Mana takdir istikharah seolah-olahnya kita minta pada Allah kebaikan dalam kita buat pilihan. Maknanya kalau tak molek juga pun kita tidak akan menyalahkan Allah. Supaya Allah buka hati kita biar boleh terima kalau berlaku apa-apa pun. Sebab kita tak tahu depan kadang-kadang kita nak ambil isteri kita lah, perempuan isteri kita pilih molek nadah mengikut sunnah dah, tapi tak jadi juga gitu. Tuhan uji kita tu. Kita nak biar kalau gitu pun boleh hadapi dengan baik. Sahabat pun ada cerah. Tu hak jami masuk surga dah tu. Gak kita ni tak jami masuk surga. Jadi kita kena faham lah tidak. Jadi budak ni budak perempuan bila itu dia cerah beberapa bulan cerah. Dia kata, istikharah tu tak ada apa juga dah. Sebab dia silap faham. Ustazah tu silap sebut maklumat tu, pendekatan dia guna tak tepat. Kita tak boleh ayat gitu. Sebab istikharah, minta kebaikan atas pilihan kita. Kalau kita kata mimpi, kat muka dia duduk nak dah tu ambil gambar kalah dalam mimpi. Bahari duduk nak dah. Tiba-tiba tak molek. Tu kena beringat sikit konsep dia tu. Dia konteks takdir. Dalam konteks itu kita kena faham. Dia kena gisi tu. Jadi kita semaya 2 rakaat seraya membaca doa istikharah. Yang sangat masyhur. Ni doa ni. Doa istikharah. Cuba tengok makna dia tu. Ni hadis terdapat dalam Bukhari ni. Cuba perhati makna dia. Tak ingat bahasa Arab, ingat ni guna bahasa sendiri pun boleh. Cuba tengok. Ya Allah, ni doa selepas kita semaya 2 rakaat minta petunjuk, minta kebaikan, kita pun baca doa ni. Ya Allah. Tu anaknya sebut ya Allah. Saya memohon kepadamu dengan ilmu. Ilmu Allah tu bak takdir lah tu. Kan ngaji Asy'ariyah, kan ngaji sifat 20, tepat takluk. Takdir ni tepat takluk dia ilmu. Kau tak ngaji sifat 20. Kena ngaji juga. Maulana mahir sifat 20 muka dia ngaji. Kita ngaji dengan dia habis kita tu. Cuma tak faham. Ada tak faham buat faham gitulah. Muka payah dia cara kaedah falsafah ni. Istilah penuh dengan istilah-istilah. Tapi belajarlah. Tempat takluk dia panggil. Takdir tempat takluk ilmu Allah. Sebab tu kita tak boleh persoal takdir sebab ilmu Allah kita tak tahu. Andaya orang tak kira andaya gini. Kita bincang bab takdir lah tu. Engkau pilihkan pilihan yang tepat kepada aku. Aku mohon kepadamu, buatlah keputusan dalam kisah aku ni dengan kekuasaanmu. Kita minta gitu. Itu terjemahan Indonesia ni. Aku mohon kepadamu dengan keutamaanmu yang maha agung. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau yang maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui segala sesuatu yang bersifat ghaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, sebutkan masalahnya. Sebut masalah ni kita sebut, bukan sebut masalah. Kita sebut masalah kita lah. Engkau yang maha mengetahui, engkau mengetahui perkara ini. Agar dia masalah. Kita pun sebut, aku nak kahwin ni wahai Allah gini. Mudah-mudahan pilihan aku ni tepat, pilihan saya ni tepat. Saya tengok. Kita sebut dengan, kita kecek dengan bahasa kita. Tak sebut malu lah kecek dengan Tuhan. Biar guna bahasa bodoh, tak apa. Sebut masalah kita. Kita mengadu pada hatu Allah naknya. Kita boleh mengadu masalah kita pada manusia berjanji. No. Siapa kamu tu serabut? Aku pada masalah juga. Lama sebut masalah dia tu. Kita sebut pada Allah ni Tuhan tak ada masalah. Dan dia sanggup dengar. Dan dia boleh menyelesaikan masalah kita. Sebutlah. Sebut masalah kita gini. No. Baik bagiku untuk urusan agama, dunia dan akhiratku. Atau mengatakan urusan ini untukku saat ini dan yang akan datang. Kita sebutlah.
maka takdirkanlah dan permudahkanlah urusanku wahai Allah. Tetapi jika engkau mengetahui bahawa urusan ini tak bagus, pilih aku ni tak bagus, hak aku nak buat urusan kau ni tak bagus, dalam tak bagus tu dari sudut agama, dari sudut akhirat, maka hindarilah urusan ini daripadaku dan hindarkanlah aku dari urusan tersebut. Dan takdirkanlah bagiku kebaikan di mana saja aku berada dan redakanlah aku dengan kebaikan tersebut. Kita mengadu dengan Allah. Boleh ambil dia ni. Dia sebut masalah, kita sebut masalah kita lah. Dengan penghayatan. Sebab kalau guna bahasa Arab, kukuk tadi nak hayati pula. Yang pentingnya kita meluahkan dengan seikhlasnya pada hati yang dikehendaki. Pada waktu itu apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu kepadanya, setelah ia melaksanakan salat istiqarah, bahawa hal tersebut adalah terbaik baginya, maka laksanakanlah dan bertawakullah kepada Allah. Kemudian apabila Allah mengalihkan perhatian atau membuatnya tidak tertarik terhadap urusan itu, maka hal itu bererti bahawa hal tersebut tidak baik baginya. Mana lepas tu dia puasa tak sedar hati lah, puasa tak sah. Tak sah. Kadang-kadang kita ni bila kita betul dengan Allah, kadang-kadang hati kita boleh jadi petanda juga. Adapun mengundi dengan anak panah, burung dan sebagainya, maka hal tersebut tidak ada kebaikan sama sekali. Dia salah satu amalan Arab jahiliah, dia guna anak panah. Anak panah ni tak ada mata, cuma busuk, apa dia panggil tu? Busar dia tu. Busur ni lain tak? Anak panah, bukan busur panah tu, dia itu tu. Anak panah tu lah. Tapi dia tak ada mata. Di situ dia ada tulisan dia. Dia letak dalam bekas. Kalau Cina tu biasa tengok cerita Cina ke, dia ada buat gitu. Dia kocok. Bila jatuh so tu, bomoh tu akan tengok ada tulisan. Dia akan tafsir lah. Dia lah tafsir. Gini. Tu dia guna anak panah. Tu salah satu bentuk merenung nasib lah. Menenung nasib. Nak meramah nasib seseorang. Dia guna anak panah. Ni ada sebut dalam hadis. Gitu. Jadi kesimpulan besar yang saya boleh buat daripada perbincangan kita ni, mana kita ni kalau kita sakit, kita nak pergi jumpa hak kita panggil beromoh lah. Kena pilih. Jangan ikut-ikut. Kena pilih. Bukan tak boleh pergi. Kadang-kadang doktor berkata, kena pergi. Doktor bersuruh kita pergi. Sebab doktor bertahu ni bukan penyakit hospital ni. Makan obat tak siah penyakit ni. Penyakit dia. Mesti buat sepolah. Masuk bawah kursi. Lepas tu jumpa orang naik atas tekak nak pulah. Buat sepopulahnya. Bunyi suara. Kadang-kadang kecek siah ni penyakit dia. Orang penyakit jatuh tak boleh kecek siah. No. Mesti ada penyakit lain. Kadang-kadang doktor kata pergi cari bomoh. Nak cari bomoh tu kena pilih, kena tanya khabar orang, cari hak juh lah. Sebab tu sekarang ni saya sebut biarlah sekarang kita ada alternatif. Ialah kita kalau kita nak kritik, nak perfect, ternyata tak ada muka dunia ni. Kita kata Darus Syifa, ada pun setengah-setengah perubatan hak orang ngaji agama. Tu pun kena pilih juga sebab ada setengah-setengah ustaz tu kadang-kadang dia sendiri pun tak jelas juga masalah ni. Dia sendiri pun terlibat juga dalam benda gini. Sebab saya tengok hak tak betul kayu kok apa ustaz jual. Jadi ustaz ni pun kena pilih juga. Tengok mana kita kena ada ilmu sendiri. Kena tahu, kena ngaji lah. Gitu. Dosa besar yang ke-42, isteri yang durhaka. Kita berhenti setakat dulu. Bahasa pedih tekak. Kita berhenti setakat dulu. Ada soalan ke kalau nak tanya? Ya, boleh sila. Hanya dengan bertanya pada ulama tu. Katakanlah kalau dia mengenai masalah kita, dia memaklumat daripada dia, kan dia? Maklumat cuma daripada jin direct tu macam mana? Maksud jin direct tu maksudnya? Dia rasuk dia panggil istilah menurun, dia panggil. Menurun ni maknanya jin masuk dalam tubuh dia. Cuma jin bercakap tapi guna tubuh dia. Masa kadang-kadang dia kecek tu bunyi suara budak, kadang-kadang dia bunyi pelet tani macam-macam. Ada hok kecek air putih ada. Saya kena ada. Oh kata menatan ni kata kecek air putih. Nak kita kata tak. Ni kena di masjid Tanah Merah. Kita share soal. Kita duduk atas habis nak cerita dah. Ni guna hak ni maksudnya. Menurun, istilah Haruddin menurun dia panggil. Di tubuh dia tu diguna oleh makhluk ni sebab tu masa bila dia sedar dia tak tahu apa. Dia pula tanya kita. Tadi Tok Ayah sebut ke apa? Dia tanya kita pula. Sebab dia tak khabar. Hak tu haram tu mengikut ulama tu. Tak boleh. Nak percaya macam mana kita pun tak kenal dia.
Sebab itulah bagi saya dalam kes ni kalau kita tak ada pilihan lah, kita hanya buat rawatan. Jangan ada pun unsur percaya pada kata-kata dia. Boleh jadi ada berlaku dia suruh kita cari bahan-bahan tertentu untuk buat. Tengok bahan tu, bahan halal ke tidak. Kalau bahan tidak halal tak boleh. Sebab tu bagi saya sebaik-baik cari bomoh yang reti asas-asas akidah, kufur, syirik, tauhid syirik. Tu baru bagus. Dan sebenarnya Dr. Harudin ni, sebab saya pernah ikuti dia punya program dia sebenarnya nak kawal tu lah. Sebab dia tengok teruk sangat cara bomoh orang Melayu kita. Tu dia cuba tu sebagai jalan alternatif. Ramai lagi perubatan yang cari Islam pun dia kerana tu. Tapi kita kena tengok je lah. Setengah-setengah tu bercampur aduk macam-macam lah. Jadi kalau terima direct gitu tak boleh. Misalnya saya pernah pergi jumpa seorang bomoh di Terengganu. Nak tanya ke dia tanya. Kita kata ada tak? Tunggu bentar. Dia punya bunyi kuk tu tak? Kecek bunyi suara budak. Kita kata ya betul dia tina tu bang. Pakai bunyi suara budak jantan. Pelik lah suara tu. Tanya gapo pun dia royak. Tapi kita pun tak tanya pelik-pelik lah. Tanya nahang taubat lah jawab tu. Tak ada tanya pelik-pelik, tanya berkaitan lah. Mereka pergi nak bomoh kan. Orang bawa kita pun nak kenal. Kita dulu suka jumpa tu orang nak tahu. Kata bukan. Hak tu tak boleh. Dia pesan awal bila makcik bila tanya, lepas tu makcik jawab, lepas ni kena tulis. Sebab makcik tak tahu, sebab bukan makcik kecek, dia sebut awal-awal lah. Ni tak sah lah, nak cari tu orang lain lah. Bahaya tu gitu. Kita ayat kadang-kadang dia suruh ambil gol ni, ada dia suruh cari kata ijah tu. Buat perut berlaku mari. Tak boleh. Tak boleh ada nak bom bagi lagu tu. Syirik tu mengikut ulama tu. Memang syirik. Tak ada khilaf ulama bab tu. Sembelih binatang untuk tujuan bom tak boleh. Tak boleh. Zaman jahiliah. Melih ayam putih ke, patai putih gula dia kata kita niatkan Allah melih pun bismillah Allahu akbar. Tak boleh niat mu tu melih tu nak ambil darah tu tak boleh. Waktu tu tak perlu bincang dah. Keputusan dah ulama tak boleh tu syirik. Tak boleh. Kita kena tengoklah hadirat. Sebab tu cuba berhati-hatilah. Berhati-hati Yalah ada juga dalam fiqh ulama sebut, cuma saya pun nak buka luas sangat benda ni rasa bahaya juga. Tapi kok mana pun berhati-hati. Berhati-hati kalau nak lebih lagi tu dari segi fiqh tu, ya mungkin boleh bincang secara individu lah. Tapi asasnya gitu. Takut jadi mudah-mudah. Ni kalau istilah menurun dia panggil. Banyak di saya jumpa di Kelantan kita ni biasanya dia kecek tu dia pun tak sedar. Buat je bahasa lain. Hak saya sebut di Tanah Merah tu kecek putih. Bila kena tu kecek putih. Gak kita tanya dia tu orang belajar mana. Dia kata apa pun. Saat ni tu orang kecek putih. Yo kau dia kata. Dia pun terkejut dia boleh kecek putih. Kata tak ada apa untuk orang ni kata tidak dia Syekh tu ni tu. Lepas tu selepas tu kena pula masa nama kecek Perancis. Sebabnya pensyarah dia kena sakit ni pensyarah. Dia kata bahasa Perancis tu. Dia kata iya ke? Macam-macam. So kata ni jin Perancis balik. No. Pelik lah dia. Bagi-bagi ni tak sah. Tak sah. Cuba-cuba hindari dia. Anda tidak nak kata syirik selalu masuk tu tidak. Kita tidak nak kata yang silap Kita nak hukum ni tak boleh mudah-mudah tapi bahaya. Bahaya. Sebab tu kita pergi kalau kita belajar gini kita pergi dengan persediaan ni kita berhati-hati. Maknanya janganlah kita hak dia sebut kita percaya semua terlegok kalau kata tak boleh. Tak boleh. Kalau kata dia nak rawat dia suruh cari bahan-bahan halal tak apa boleh buat tu. Buat. Memang kita ambil satu pandangan. Tapi jangan terlibat dengan benda-benda tu. Tapi setengah-setengah ulama tak silasa nak tu. Takut bahaya tu lah. Takut bahaya. Sebab tu bagi saya lah. Biarlah saya sebut, saya sendiri sakit tak mana kita tak pergi. Untuk saya sendiri. Sudah ayat. Kalau saya kata pergi, dia kata Ustaz Nasir buat tu dah pergi. Kita gerai sebab Ramadan dah suruh pergi. Kita pergi, bawa kali dia kata Ustaz Nasir buat saya. Ustaz Nasir dengan dia panggil style masa tu. Kata bahaya tu orang ni tu. Enggak kalau kita je ni biasa tak ngaji. Mungkin timbul tu sangka buruk tu. No. Ustaz Nasir dia tu. Kawan ni klik kita tanya dia sokor dia. Sakit perut, tekan perut sokor. Aku nak buat dia kamu. Tak ada pedah mu. Tengok tu hati-hati. Ni orang panggil makhluk halus kadang-kadang dia nak pelaga orang. Yang kena berhati-hati.
Kena berhati-hati. Gitulah saya boleh. Kena berhati-hati. Sebab itulah kita ni kok mana pun rawatan tu buatlah rawatan tu. Tapi dia tak boleh tinggal kita dengan Tuhan. Kadang-kadang sampai satu tahap kita pergi pada Tuhan punya sebab Allah SWT. Sebab hakikat sebenarnya hadirat, hakikat secara akidah tak pergi pada tu bukan nak sia-sia. Memanglah dari segi akidah. Cuma Tuhan suruh ikhtiar. Ikhtiar tu punya cara dia kena betul. Ikhtiar tu cara dia tak boleh canggah dengan syariat. Tak boleh bercanggah, tak boleh terlibat dengan syariat. Ikhtiar tu masalah. Dan kita ikhtiar, kalau tak siap pun dia boleh pahala. Habis duit, duk bomo anak. Bomo lah bahasa Kelantan kata tak? Duk bomo anak. Siapa jual tanah, jual kereta. Boleh pahala tu. Kalau sabar. Tu ikhtiar. Sembuh tu, kalau tak, kita tak buat apa-apa, minta Tuhan saja pun boleh. Tapi tak boleh pahala. Tak boleh pahala dari sudut mana ikhtiar tu. Sebab tu Nabi tidak gunakan kaedah tu untuk semua orang. Adalah dia bui pada seorang perempuan tu kena penyakit sawai tu kan. Dia kena penyakit gila babi. Sawai lah kita tahu tak. Perempuan kena ni. Dia pergi jumpa ni hadis sahih lah. Dia pergi jumpa Nabi. Dia suruh doa lah. Dia minta suruh Nabi doa. Sebab dia ni bila kena tu dia jadi terselok lah, jadi nampak aurat dia. Dia perempuan, dia malu. Dia minta supaya Nabi doa biar sembuh. Nabi kata boleh. Tapi kalau mu sabar Tuhan akan beri syurga. Nabi kata gitu. Mu minta dengan Tuhan, gatul dengan Tuhan. Tapi sabar. Mana aku tak perlu doa. Musuh Tuhan pula. Allah akan beri syurga kalau sabar. Dia pun makin mikir. Sawai ni meta ya. Dia bukan kena nak hari tu. Kena 2-3 kali, sebulan sekali. Lepas tu dia mati, tak ada lah sawai dia mati ya. Boleh masuk syurga. Dia kata baik sawai. Apa-apa ni tak kena sawai pun tentu lagi ni. Seolah-olah begitulah. Dia tak kata gitunya. Dia pun kata tak apalah, tak payah doa. Cuma saya minta doa supaya tak nampak aurat ya masa kena. Nabi doa tu. Biarlah kena penyakit sawai, nak kau beli syurga nak biarlah. Dia nak tu lagi. Dia kata cuma doa, hai Rasulullah biar saya ni bila kena sebab masa dia gelepar ke, masa kena tu, selok nampak aurat dia malu. Dia tak tahu orang sebutlah ke dia nya. Dia kata, minta satu je biar Tuhan jaga nampak aurat dia. Biar kena sawai tak apa. Sebab apa? Ganjaran besar tu syurga. Ulama kata perempuan ni tu sebenarnya kenyataan Nabi tu suatu pengiktirafan Nabi bahawa perempuan ni di syurga. Tu kelebihan pada kena penyakit sawai. Itulah dia. Sebab tu kita ni kena ingat kita berobat sakit ke apa, kita kena bergantung dengan Tuhan punya sebab tu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baru hati kita tidak gundah gulana, hati kita tidak kecewa, hati kita tidak sedih. Tu kita gitulah. Gitulah hadirat mudah-mudahan Allah ya boleh. Boleh. Yang tidak diminta diupiah. Masuk syurga tak besar. Dia hadis tu sebenarnya hadis yang kita bincang dah di Masjid Angga. Dia gini sebenarnya, hak 70,000 masuk surga tanpa hisab. Tak masuk mahkamah pun tu masuk surga. Umat Nabi 70,000 tu ulama khilaf pula memahami 70,000 tu. Tak apalah. Cuma hak ni Nabi kata la yatatayyaru. Dia tak terlibat sikit pun dengan unsur-unsur ni. Dengan unsur syirik, tak terlibat dengan syirik. Termasuk dengan hak kita bincang tadi, tak terlibat dengan suruh guna khidmat burung, anak panah, tak ada terlibat. Jangan kita faham makna dia ni gi bomo tu tidak syirik. Jangan silap faham. Bila sakit doktor kata pergi cari bomo. Tu tak masuk dalam kita bincang ni. Tak apa tu. Muka sakit. Maknanya tak terlibat dengan syirik. Tak kira dah syirik dalam bentuk apa. Syirik ni banyak bentuk. Tak terlibat. Misalnya sakit. Memang sakit setengah tu sakit kena penyakit ain kita kata. Buat teori lah kita kata. Pergi cari tu bomo. Tu tak apa tu. Saya sebut sana pergi cari tu bomo tu kena pilih tu bomo. Doktor pun kita pilih. Doktor ni kita kata mahal ni. Lepas tu tak jadi pula. Pandailah cara dia tak segi tu. Tanya dia nak pergi kat tak apa mahal penyakit orang kita. Pandailah dia letak gini tak segi tu. Ni tapi jadi. Jadi nak pergi tu. Gitu ya orang kita ni. Kita akan pilih. Hak ni kasar cara dia buat. Dia cocok aku siapa? Dia tak segi tu. Hak ni tak slow dia buat. Kapan-kapan siap. Mana hak tu pun kita pilih. Hak ni pun lagilah kena pilih. Tu bomo terlibat dengan syirik. Tak boleh. Kena tahu lah.
Jadi maksudnya 70,000 tu tak terlibat dengan syirik. Hatta syirik kecil pun dia tak terlibat. Ni 70,000. Jadi 70,000 tu ulama kata 70,000 tu nak ayatnya ramah. Sebab tu ulama kata 70,000 dia kali 70,000 sebut. Dalam hadis lain sebut pula. Mana ramah. Sebab kalau 70,000 sahabat sajalah. Nyanyi kita pada seorang ramai. Dah 70,000 kat zaman Nabi sampai zaman kita berapa ratus juta dah orang Islam. Nak 70,000 hari. Tak ada. Tak ada nampak gear kita nak. Sebab tu ulama kata 70,000 nak ayatnya ramah. Nabi sebut tu bukan nak ayatnya terhad dengan bilangan itu. Tu ada juga amat ulama. Tapi hak penting bagi saya dalam hadis ni, seperti mana ulama sebut, hak pentingnya bukan kira 70,000 tu. Kenapa dia jadi boleh tu? Apa ciri-ciri dia tu hak tu penting kita kena tahu. Ciri-ciri hak kata 70,000 masuk surga tanpa melalui proses mahkamah ni, orang hak tak terlibat dengan syirik sikit pun, tak kira dalam bab gapo. Bagi saya lah hati-hatilah. Hak orang jenis biasa bila anak nak pergi periksa, pergi cari tok bomo gapo hak ni dia tak akan dapat kelebihan. Tulis go ni tu dia macam kepercayaan dia tu anak jadi confident kerana itu. Pok pun confident dengan itu. Dia kata ikhtiar. Itulah masalah kita. Ikhtiar kena betul cara dia. Apa kaitan dengan tok bomo tulis? Saya tengok sendiri, saya jaga periksa. Saya tak faham nak kata bahasa Arab tidak bahasa Arab. Tapi ada tulis. Tanya anak dia, siapa dia tulis ni? Gua kita jaga periksa. Kata alih tulis-tulis gitu takut niru. Takut dia buat tulis jawapan situ. Dia budak ni cerdik. Dia tulis nama Kuk jawapan. Dia boleh faham maksud ke dia. Dia ada waktu sendiri. Rupanya Kuk tu bomo. Dia atas apa dia tulis? Ayo. Dia pergi jumpa tu. Dia jumpa ustaz tu. Ustaz tu tulis ni. Kata apa buat gini? Budak tu kata, ayah kata nak jawab biasa baca bismillah itu. Cuma ni sebagai ikhtiar supaya boleh tumpu. Kalau baca tu jadi ingat. Bahaya dia. Bahaya. Sedangkan Nabi ajar Allahumma zakirni mimma nasitu. Ya Allah, peringatkanlah aku apa aku lupa. Allah bukan tu ngomong. Allah. Ni duk selalu situ pula syirik. Dia bukan tolak tu Allah. Duk main balah kata duk main. Allah kata ni kata tu syirik. Kalau tolak tu Allah dia panggil mulhid dalam istilah ni. Dia panggil mulhid. Allah sebab tu Nabi tak benar pada tubuh kita ada sesuatu yang boleh terpesona. Kita bawa penado tak akan terpesona agak. Tapi kalau bawa azimat, dia boleh mengganggu. Niat ni masa kebergantungan kita. Tak boleh bagi kita ni. Kita pakai cicing, tak ada gapo pun. Tapi kalau pakai cicing kerana syarah wajah dia itu tu syarah, kalau bahagia gini dia ada kesan kepada kebergantungan. Tu tak boleh. Jangan pakai. Tulis di peso. Lepas tu ayat anak gitu, anak bahasa confident, bahasa sedap hati apa sebab gini. Tak boleh. Kita nak ni hakikat tauhid betul-betul kerana Allah. Tak ada gangguan tu. Tu maksudnya. Tu baru boleh hak kata 70,000 tu. Nak tu. Dia panggil istilah dia panggil tahqiq tauhid tu. Murnikan tauhid tu. Gitulah dia. Okey, ada soalan lain. Aku ada lagi nak tanya lah. Untuk ngomong ni. Ya, tengok hari kata hari ni disebut dengan batu, pokok, bulan ke apa. Aku mana? Dia tu ngomong ni macam-macam. Dia kata hari ni tak boleh buat kerah hari ni. Ada juga. Kerah tu makna batu agaknya. Kadang-kadang tu ngomong ni dia ada penyakit dia juga. Dia kata gitu tak sebab kawan ni biasa dah mari 10 ya yawi. Tidak nak kata kita yalah kita lama 2 tahun lebih dah. Cuba mari hak biasa wi 2-3 tu. Kerah-kerah gila. Jadi lembut lalu kena tu. Dia kadang-kadang gitu ya. Sebab tu bagi saya hak tu kalau dia kata gitu, kalau dia ada kepercayaan bersifat mistik dan sebagainya, kepercayaan tu bahayalah. Sebab tu tak boleh. Sebab tu dia sebenarnya ciri perubatan hak Islam sungguhlah. Dia tak ada barang-barang gitu. Bergantung pada Allah. Sebab Nabi kan baca bismillah. Boleh kita nak buat pun. Baca ayat-ayat Quran. Tu boleh. Ruqyah cara Islam. Boleh tu. Buatlah. Lepas tu kata tak sembuh. Dia tu pamah pun tak sembuh juga. Mereka Tuhan belakang tu. Cuma cara kita buat tu biar betul. Sebab tu bagi saya gitu ya. Jadi kena berhati-hati lah. Tak usah duduk lebih-lebih lah. Sebab kalau tu ngomong jenis kerih sagadan sehari ni tak tahu ayah. Cara biasa-biasa ya.
Sebab kita ni ikhtiar je. Kadang-kadang dengar Tok Muhammad gini ya, ustaz-ustaz gini pun sembuh kalau Tuhan nak bagi sembuh. Tak ada gapo pun sebenarnya. Gitu ya. Jangan duk terlibat ke benda pelik-pelik. Ada setengah tu siapa depan saya. Dia tekan dengan kerih dia jampi. Kena boh alim 50 tu berasak. Kita tengok terkejut, bahaya je. Orang kita menurut lagu tu dia akan jadi cahaya ke Tok Muhammad. Kalau kita tidak ngaji kemah Maulid Ashadab, ikut dia sebut tu lepas hari tu. Tok Muhammad tu dia buat gitu nak pikat lain tu. Oh, pikat lain bahasa lain ni nak. Tu ya sebenarnya tu. Nah, lepas tu tak boleh ikut rakyat. Dah berasak tu. Kita nya tak kita kan ni tak tu ni balap berasak pelik tikai dengan kerih berasak. Kita tak percayalah ni bagi-bagi gitu. Gitulah hati-hati lah. Jadi berhati-hati. Itu juga saya berhati-hati. Jangan kita sangka buruk sebab kita tak tahu. Berhati-hati. Gitulah hadirin, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.